أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah kurnia rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sebaik-baik tempat di masjid ini, di rumahnya. Mudah-mudahan beroleh rahmat dan barakah dari sisinya, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, berbekalkan masa yang ada, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur dua potong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah yang ke-59 di dalam Al-Quran, yaitu merujuk surah Al-Hasy. Surah Al-Hasy mengandungi 24 ayat. Firman Allah di dalam ayat pertama dan ayat yang kedua, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Huwal ladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Surah Al-Hasyr ayat pertama dan ayat yang kedua. Sebagai muqaddimah pada malam ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abul Fidah Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 774 Hijrah, di dalam muqaddimah surah Al-Hasyr di dalam tafsirnya menyebutkan bahawa salah seorang sahabat besar Nabi yang juga merupakan sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, menyebutkan bahawa surah Al-Hasyr
juga dinamakan dengan surah Bani Nadir. Surah Bani Nadir. Ada riwayat yang disebutkan di dalam muqaddimah tersebut daripada Sa'id bin Mansur yang mengatakan bahawa telah menceritakan kepada kami Hashim, telah menceritakan kepada kami Abu Bishr daripada tabi'in besar Sa'id bin Jubair, yang mana Sa'id pernah bertanyakan kepada Abdullah ibn Abbas berkenaan dengan surah Al-Hasyr ini, dan Ibnu Abbas memberikan jawaban bahawa surah ini diturunkan di Bani Nadir. Bahkan Imam Hadis Asy-Syaikhain, Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan hal yang sama, walaupun masih dalam sanad yang sama tetapi jaluran yang berbeza. Selain dari jaluran Hashim tadi, Imam Bukhari meriwayatkan hal ini daripada jalan Abu Muwadah, daripada Abu Bishr dari Sa'id bin Jubair, menuturkan perkara yang sama, bahawa Ibnu Abbas menyebutkan bahawa surah ini diturunkan di Bani Nadir. Perlu kita maklum bahawa bila sebut Bani Nadir, akal fikiran kita akan terarah ke bumi Madinah, yang mana di bumi Madinah ini adanya 3 kelompok Yahudi yang paling besar, yaitu Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraizah. Dan insya-Allah dalam surah Al-Hasyr ini Allah nak memaparkan dan menceritakan kepada kita kisah pengusiran yang pertama, yaitu Rasulullah dan para sahabat telah mengusir Yahudi Bani Nadir ini keluar daripada bumi Madinah. Baik, surah Al-Hasyr ini mengandungi intipati dan elemen yang cukup penting, sebagaimana hubungan dengan surah sebelum ini. Sebelum surah Al-Hasyr di surah Al-Mujadilah, di belakang, di ujung-ujung surah Al-Mujadilah, Allah memperihalkan tentang jihad. Dan bila masuknya surah Al-Hasyr, masih lagi membicarakan persoalan yang sama, yaitu persoalan jihad. Kalau tuan-tuan belajar tentang ilmu tertib susunan Al-Quran ini, kita akan dapat melihat dengan jelas bahawa surah-surah terakhir ini, terutama 10 surah, membicarakan 2 hal yang penting. Pertama ialah infak, dan yang kedua ialah jihad. Sebagai contoh, kalau kita lihat kepada surah yang ke-57 sampai surah 66, 10 surah ini membicarakan 2 isi penting ni, infak dan jihad. Contoh surah Al-Hadid bicara infak dan jihad. Yang kedua surah Al-Mujadilah, persoalan jihad. Mari yang ketiga Al-Hasyr, persoalan jihad. Kemudian datang lagi Al-Mumtahanah, juga persoalan jihad. Kemudian datang surah As-Saff, juga persoalan jihad. Kemudian mari Al-Jumu'ah, persoalan infak. Mari Al-Munafiqun, persoalan infak. Mari At-Taghabun, persoalan infak. Mari At-Talaq, persoalan infak. Mari At-Tahrim, infak dan jihad digabungkan sekali. Jadi inilah susunan 10 surah yang membicarakan tentang infak dan juga jihad. Dan surah ini juga termasuk di dalam surah yang dikenali sebagai surah-surah musabbihat. Apa yang dimaksudkan dengan surah musabbihat? Yaitu surah-surah yang diawali dengan kalimah tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 10 surah semuanya yang dirakamkan dalam Al-Quran yang dimulai dengan tasbih kepada Allah. 5 antaranya termasuk dalam 10 tadi. Pertama, bila tuan-tuan lihat surah Al-Hadid dimulakan dengan tasbih. Yang kedua, di surah Al-Hasyr dimulakan dengan tasbih. Kemudian mari pula
Surah As-Saff dimulakan dengan tasbih, surah Al-Jumu'ah dimulakan dengan tasbih, surah At-Taghabun dimulakan dengan tasbih. Itu disebut sebagai surah-surah musabbihat. Baik, ayat yang pertama, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa-apa yang berada di langit dan apa-apa yang berada di bumi. Ini menunjukkan bahawa semua makhluk Allah bertasbih memuji dan menyucikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam surah ini dia datang dengan kalimah dalam bentuk fi'il madhi, dan ada sebahagian surah datang dengan kalimah dalam bentuk fi'il mudhari. Ini nak menunjukkan kepada kita bahawa sebelum ini sudah ada makhluk Allah, tak kira siapa pun dia, telah pun bertasbih kepada Allah. Dan waktu sekarang ini juga pun ada makhluk Allah yang sedang bertasbih kepada Allah. Begitu jugalah pada masa yang akan datang akan ada makhluk yang bertasbih kepada Allah. Dengan kata lain, sebelum datangnya hari kiamat akan sentiasa ada makhluk Allah yang memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksudkan dengan tasbih ialah untuk menyucikan Allah. Ini adalah sesuatu yang penting, kerana tasbih ni kita nak sucikan Allah, nak cleansing, nak clear daripada satu perbuatan yang paling teruk sekali, iaitu syirik. Tasbih kepada Allah ialah nak menghilangkan dan meniadakan apa-apa yang tidak berkenaan, apa-apa yang tidak patut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai mazharnya, tasbih ini adalah pernyataan kepada tauhid. Dan tauhid inilah yang ingin dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seluruh utusan dan duta Allah sebelum ini, para nabi dan para rasul juga membawa isu dan mesej yang sama, tauhid, dan nak membantah segala unsur-unsur kesyirikan di atas muka bumi ini. Baik, bila kita faham demikian, kita perlu akui bahawa setiap makhluk Allah itu bertasbih kepada Allah. Baki lagi kita tidak tahu bagaimana, kita tidak tahu mungkin caranya, kita tidak tahu mungkin bahasanya, bagaimana mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di sini disebutkan sifat kemaha perkasaan Allah, nak menunjukkan kepada kita Allah dengan sifat maha berkuasa, dia layak dan dia berhak untuk menghukum setiap daripada makhluknya. Lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan soal tadi, Allah lebih layak dan Allah lebih berhak nak menghukum kepada manusia-manusia yang melakukan syirik kepadanya dan mereka lari daripada konsep tauhid ini. Dan dihubungkan dengan kisah penceritaan malam ini, bagaimana Allah telah menghukum salah satu daripada kabilah ataupun suku Yahudi terbesar di Madinah, iaitu Bani Quraizah, dengan cara mengusir mereka keluar daripada bumi Madinah atas pembelutan dan pengkhianatan mereka terhadap perjanjian yang selama ini telah dimaterai bersama Rasulullah dan para sahabat di bumi Madinah. Dan Allah menyebutkan sifat yang kedua, Al-Hakim, maha bijaksananya Allah. Bijaksananya Allah dalam isu ini, Allah tidak terus menghukum setiap makhluknya dalam apa jua kesalahan dan kekhilafan yang mereka buat atau mereka lakukan. Dengan kata lain,
mereka ini bernasib baik. Allah tidak terus menghukum mereka, mengazab mereka, tetapi dengan cara pengusiran ini sekurang-kurangnya mereka masih hidup, mereka masih bernafas, mereka boleh beraktiviti, mereka boleh beramal dan beribadah. Inilah cara kemahabijaksanaan Allah. Kalau sekiranya berlaku silap, sekiranya berlaku khilaf, Allah memberi kita opportunity, Allah beri kita peluang untuk kembali pada Dia, Allah beri kita peluang untuk bertaubat, Allah beri kita peluang untuk kita muhasabah dan correction diri kita atas khilaf dan silap yang lalu. Ini peluang bagi mereka sebenarnya. Cuba tuan-tuan bayangkan atas kesalahan tersebut, Allah terus hukum mereka. Jadi tidak ada peluang lagi untuk bertaubat. Itulah maha bijaksananya Allah. Dan kalau kita balik kepada diri kita dalam isu yang sama, berkemungkinan selama dan sepanjang kita hidup, mungkin juga kita telah terbuat benda yang sama, iaitu unsur-unsur kesyirikan, sama ada secara sedar atau tak sedar, sama ada perasan atau tak perasan, tapi Allah tidak terus menghukum kita. Dengannya masih diberi kehidupan dan nafas, Allah beri peluang untuk balik pada Dia, bertaubat pada Dia bila kita menyedari kesilapan tersebut. Inilah bijaksananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita pergi ke ayat yang seterusnya. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hashr. Dan Dia, yakni merujuk kepada Allah, allazi akhraja, yang telah mengeluarkan, allazina kafaru, orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, daripada golongan ahlil kitab, min diyarihim, daripada rumah-rumah mereka, penempatan mereka, kampung halaman mereka, li awwalil hashr. Ini poin tajuk kita pada pengusiran yang pertama. Baik, perlu diingatkan, pengusiran oleh Rasulullah dan para sahabat kepada Yahudi Bani Quraidah ini adalah pengusiran kali yang kedua. Sebab sebelum ini sudah ada Yahudi yang diusir lebih awal, tahun 2 Hijrah. Bani Nadir 2 tahun kemudian, 4 Hijrah. Siapa yang lebih awal diusir oleh Rasulullah? Yahudi Bani Qainuqa, tahun 2 Hijrah. Baik, kalau kita nak faham macam ini, kalau kita belajar sejarah siri peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 28 peperangan pada zaman Nabi, bermula tahun yang kedua Hijrah sampai tahun 9 Hijrah. Pada tahun kedua Hijrah ada 7 peperangan. Tahun kedua saja ada 7. Pertama ialah perang Abwa, yang kedua perang Bawaz, yang ketiga perang Musyairah, yang keempat perang Safwan, yang kelima baru perang Badar Kubra yang terjadi bulan Ramadan tahun 2 Hijrah, Badar Kubra. Yang keenam peperangan dengan Bani Sulaim. Yang ketujuh baru dengan Bani Qainuqa. Waktu inilah Bani Qainuqa telah dihalau dan diusir keluar daripada bumi Madinah. Yang ke-8 perang Gandum, dalam bahasa Arab perang Suwaid. Baik, apa sebelum ini yang berlaku kepada Yahudi Bani Qainuqa? Selepas tentera Islam mendapat kemenangan besar dalam perang Badar, jadi ini menambahkan kebencian dan kedengkian orang-orang Yahudi di Madinah terhadap Rasulullah. Kerana sebelum peperangan berlangsung, mereka telah mengidamkan dan mendambakan bahawa Islam akan kalah teruk.
Sebelum perang Badar tu dengan jumlah lebih kurang 313, musuh 1000 orang. Mereka harap selama ni mereka benci Muhammad, mereka dengki dekat orang Islam ni, bila berlaku peperangan ni Islam akan kalah teruk. Tetapi Allah membantu Rasulullah dan para sahabat dengan menurunkan tentera-tenteranya daripada kalangan malaikat yang menyertai perang Badar, yang akhirnya jadi kontradiksi keputusan dia. Terbalik pun orang kata, siapa yang menang? Islam yang menang, pihak kafir musyrikin Mekah yang kalah. Ekoran kekalahan tersebut menyebabkan bertambahnya kebencian dan kecemburuan ini, sehingga mereka melampau-lampau menunjukkan penentangan terhadap Rasulullah, dan mereka seolah-olah mengkhianati perjanjian sebelumnya. Antara yang berlaku ialah yang paling besar ada seorang wanita muslimah yang pergi ke pasar Wadi Qainuqa, sebab pasar terbesar di Yasrib di Madinah berada di perkampungan Yahudi Wadi Qainuqa. Di sana bila dia nak membeli sesuatu, dia dipermain-mainkan oleh orang-orang Yahudi yang meminta dia supaya membuka penutup muka, cadar muka dia. Jadi atas dasar wanita muslimah yang taat, dia menolak hal tersebut. Lalu sewaktu dia duduk tu nak pilih-pilih nak beli barang ni, mari ke belakang, tarik kain dia ikat. Bila ikat, kawan ni bangun, terangkat kain, terselap kain sehingga menampakkan auratnya di bahagian. Jadi bila terjadi demikian, dia menjerit minta tolong. Kebetulan ada seorang lelaki muslim di pasar waktu itu ditolong perempuan tadi. Malangnya dia pula dikeronyok secara beramai-ramai oleh gangster-gangster Yahudi tadi, sehingga berakhir dengan sebuah kematian. Hilang nyawa kawan ni muslim. Berita disampai kepada Rasulullah. Ni kira dah mencampur dan mengkhianati perjanjian. Sebab dalam perjanjian kena jaga hak masing-masing. Orang Islam kena jaga hak orang Yahudi, orang Yahudi kena jaga hak orang Islam. Tambahan pula, salah seorang pemimpin Yahudi, Bani Nadir, terkenal dalam sejarah juga seorang penyanyi yang banyak menggunakan syair dia hina Nabi. Siapa dia? Ka'ab bin al-Ashraf. Dia pernah keluar bersama pengikutnya seramai 40 orang, keluar daripada Madinah menuju ke Mekah. Tujuan apa dia pergi ke Mekah? Bertemu dengan pemimpin Mekah pada masa itu, Abu Sufyan. Sebab pemimpin sebelum ni lingkup dah perang Badar. Siapa? Abu Jahal. Sebelum ni Abu Jahal dah kepala pengantuk, tapi perang Badar mampus dah Abu Jahal. Abu Sufyan. Mereka menyatakan kebersamaan mereka dengan kafir musyrikin Mekah untuk serang Nabi Muhammad. Kamu orang-orang kafir musyrikin Mekah serang daripada luar, kami akan beri bantuan serangan dari belah dalam. Tengok, mereka dah membelok bermakna dengan kesetiaan dan persamaan tersebut. Lalu ini menyebabkan terfikirnya Abu Sufyan. Abu Sufyan jadi pelik. Kamu orang Yahudi bersama dengan Muhammad di kota Madinah, tiba-tiba marilah mendapatkan sokongan daripada kami. Kerana apa Abu Sufyan pelik? Kerana Abu Sufyan melihat adanya ciri-ciri kesamaan Yahudi dengan Muhammad. Dan mana persamaan dia? Dari sudut beragama. Kerana bagi Abu Sufyan, orang-orang Yahudi menganut agama Samawi. Bukan seperti kami ini yang menyembah patung-patung berhala. Kamu lebih kurang sama macam Muhammad. Menganut agama Samawi diturunkan kepada Nabi yang kamu beriman dulu, Nabi Musa, kitab Taurat. Diturunkan kepada Muhammad Al-Quran, lebih kurang sama. Patutnya kamu bersekutu dengan dia, memerangi kami. Di kamu mari minta bantuan dengan kami. Pelik apa? Jadi dia nak uji. Dia nak uji kawannya. Lalu dia adakan pertanyaan. Pada pandangan kamu lah, wahai Ka'ab, pada pendapat kamu, antara agama yang dianut oleh Muhammad dengan agama kami ni,
dalam bentuk paganisme yang menyembah patung-patung berhala, agama mana yang paling betul jalannya? Terika begini terika. Agak-agaklah Muhammad bawa kau, kami ni betul dan benar. Tengok. Orang Yahudi, mereka sanggup memperjudikan dan menggadaikan akidah, kepercayaan, keimanan mereka kerana nakkan sempurna. Patut dia jawab apa? Muhammad lah betulnya, Muhammad lah benar, dia tahu itu. Tapi nak dapatkan sempurna, jalan yang kamu lalui, iaitu agama paganisme kamu yang menyembah berhala ialah yang paling betul dan paling benar berbanding agama Muhammad. Dia bersanggup memperjudikan hal tersebut. Itu adalah akidah mereka. Jadi kedua kawan ini, dialog dan persoalan ini Allah rakam. Tuan-tuan boleh lihat dalam surah An-Nisa ayat 51. Ayat An-Nisa 51 pasal dialog ni lah. Jadi tak apalah kalau kamu minta demikian, balik semula Ka'ab bin Al-Ashraf. Bila Rasulullah tahu isu ini, Rasulullah perintahkan 4 orang sahabat. Pertama, Muhammad bin Maslamah. Yang kedua, Ibad bin Bashir. Yang ketiga, Abu Na'idah. Yang keempat, Al-Haris bin Ams. Dibunuh kawan ini. Bunuh siapa? Ka'ab bin Ashraf. Kerana bagi Rasulullah, di mata Rasulullah, dia telah membelok dan mengkhianati perjanjian. Antara perjanjian yang lain, tentu tuan-tuan sedia maklum, mana-mana musuh yang datang dari luar kota Madinah, yang mana targeted sasaran bagi musuh ini ialah umat Islam, berkewajiban bagi Rasulullah dan umat Islam mempertahankan kota Madinah daripada serangan musuh tadi, dan juga kewajiban bagi Yahudi dan orang-orang yang berada di Madinah menyatakan sokongan kepada Rasulullah dan sahabat mempertahankan daripada musuh luar. Begitu juga sebaliknya, sekiranya musuh dari luar kota Madinah tadi bukan nama Islam, tapi targeted sasaran mereka ialah Yahudi, orang Islam pun berkewajiban membantu Yahudi mempertahankan kota Madinah. Tapi dia dah jadi terbalik pun, dia pergi minta bantuan musuh daripada luar, suruh serang kota Madinah. Maknanya dah mengkhianati janji. Besar di sisi Allah orang yang mengkhianati janji. Allah sebut dalam surah Al-Anfal ayat 58 berkenaan isu pembelot dan pengkhianat ini. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fa'ambiz ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul kha'inin. Sekiranya kamu khawatir ada satu golongan yang akan mengkhianati janji, maka fa'ambiz ilaihim, maka serahkanlah balik perjanjian itu kembali kepada mereka ala sabab, dengan cara yang jujur. Walaupun orang buat khianat atau khawatir buat khianat, selesaikan isu ini. Jangan kita buat khianat balik. Innallaha la yuhibbul kha'inin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat pengkhianatan. Baik, habislah Ka'ab bin Al-Ashraf. Tapi Allah hukum dia sekarang Nabi Muhammad hukum dia seorang. Walaupun dia mewakili kedua Bani Nadir yang buat salah pergi jumpa tu, dia seorang. Rasulullah pun dia seorang. Tapi tak hukum Yahudi Bani Nadir yang lain. Itu kecermatan Rasulullah dalam menghukum. Kembali kepada Qainuqa tadi, Rasulullah kepung perkampungan mereka tahun 2 Hijrah. Berapa? 15 hari, 15 malam. Akhirnya keluarlah 700 orang, 300 dengan lengkap berpakaian perang, baju zirah, berpedang, bersenjata, 400 lagi tanpa senjata, lebih kurang 700 orang. Ada pedang ramai, tapi berani ke menakut? Berani ke menakut? Yahudi sejak dulu lagi memang bangsa penakut berperang. Tak berani pun berkemah dalam tuan, untuk bertahan dalam tuan. Akhirnya mari siapa? Mari sekutu mereka, bapa munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebab Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah kepala suku Khazraj. Kan dulu sebelum Rasulullah
berhijrah ke bumi Madinah. Aus dengan Khazraj yang sebelum Islam ni duk berperang lama dah, berpuluh-puluh tahun dah, dan mereka bersekutu dengan salah satu Yahudi tadi. Contoh, suku Aus bersekutu dengan Yahudi Bani Quraidah, suku Khazraj bersekutu dengan Qainuqa dan Bani Nadir. Bila Bani Qainuqa kena kepung, kedua suku Khazraj, sekutu mereka ni mari jumpa Nabi. Kebetulan pula bapa munafik siapa? Abdullah bin Ubay. Wahai Rasulullah, selama ini mereka yang berjumlah 700 ni lah yang telah membela di belakang aku, sekutu kami sebelum kamu datang ni. Takkanlah kerana isu ini, hari ini kamu nak habiskan mereka 700 orang dalam masa satu hari. Aku minta dengan kamu lepaskan mereka. Rasulullah bersetuju. 700 orang ini mereka semuanya bersama kamu. Rasulullah jamin keamanan nyawa mereka, tapi syarat kamu tak boleh lagi tinggal bersama kami di bumi Madinah. Kamu kena keluar. Ini pengusiran paling awal. Pengusiran paling awal 2 hijrah. Tahun 3 hijrah ada 4 peperangan. Pertama perang Zu Amrin, yang kedua perang Buhran, yang ketiga perang Uhud. Kemudian perang Hamra'ul Asad, keesokan. Hari ini habis perang Uhud, esok ada satu lagi Hamra'ul Asad, sisa-sisa berbagi. Masuk tahun yang keempat, ini kita sebut tahun keempat ni perang dengan Bani Quraidah, satu lagi perang Badar, disebut Badar Maut. Baik, ni 4 hijrah. Tapi persoalan dia, apakah yang dimaksudkan dengan li'awwalil hajj? Pengusiran yang pertama ni ada 3 makna dari sudut pandangan dan pendapat tafsiran ulama. Pandangan yang pertama, maksud pengusiran awal ini ialah pengusiran yang berlaku kepada semua Yahudi di Madinah ketika zaman Rasulullah. Tak kira lah dia Yahudi Bani Qainuqa 2 hijrah, Yahudi Bani Nadir 4 hijrah, dan Yahudi Bani Quraidah pada tahun 6 hijrah. 6 perang Ahzab 5 hijrah. Kalau perang Ahzab 5 hijrah, Bani Quraidah pun 5 hijrah. Ini pengusiran pertama berlaku pada zaman Nabi. Dan bila mereka ni keluar, sasaran mereka cuma 2 tempat. Satu bumi Khaybar, satu bumi Syam. Dan masuk pengusiran yang kedua berlaku pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Bila Umar memperluaskan empayar Islam, kali kedua Umar telah menghalau Yahudi yang berada di bumi Syam, tanah Arab pada masa itu, keluar daripada itu. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, pengusiran yang pertama ni bermaksud asal kalimah Al-Hajj. Hajj ni bermaksud mengumpulkan orang, mengumpulkan manusia secara banyak, secara ramai, ataupun kebangkitan semula. Sebab tu kita besok akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kalimah yang sama, Al-Hajj tambah min depan, mahsyar. Jadi pengusiran pertama ni ialah yang kamu dihalau saja. Yang kamu dihalau ni maksud dia. Tapi pengusiran yang kedua betul-betul di akhirat kelak. Allah nak bagi tahu di sini yang pertama kamu masih beri peluang. Kamu ni tersilap ni, tersalah dalam hidup ni, tersalah dalam beragama ni, tersalah dalam persyariat. Aku bagi peluang, aku bagi hidup bertaubat. Kalau kamu tak mahu, pengusiran kali kedua di mahsyar kelak, tak ada dah benda-benda macam ni. Tak ada dah siapa hak mati hidup balik ni nak bertaubat di pada mahsyar. Ada tak? Tak ada. Mana nak beribadah balik, nak sembahyang, nak beramal, nak puasa, tak ada. Jadi ni hak pertama, tunggu mahsyar yang kedua. Itu pandangan kedua. Pandangan ketiga tadi, di awalil hajj di sini merujuk kepada Bani Qainuqa dan Bani Nadir adalah yang kedua. Okey. Mana zanantum ayyakhruju, dan kamu orang-orang Islam sama sekali tidak menyangka bahawa mereka ini akan keluar, akan diusir. Orang Islam pun tak sangka benda ini akan berlaku.
Wahai tuan-tuan, kalau kita lihat, kita belajar seni pendekatan yang Rasulullah guna ketika bersama dengan orang-orang Yahudi. Rasulullah dan umat Islam sebenarnya mengharapkan mereka ni sedar diri, mereka ni kembali ke jalan yang benar. Dan Rasulullah nak gunakan apa jua titik kebersamaan yang ada untuk dekatkan Islam dengan mereka. Sebagai contoh, Rasulullah kalau boleh nak berganding bahu dan bersatu padu, nak rilis kabilah-kabilah yang bersifat sama seperti di Mekah, yang berada di luar kota Madinah, sisi kota Madinah, yang ada lagi sifat paganisme, ada lagi hanya menyembah berhala, orang-orang Badui di luar kota. Apa kerjasama yang Rasulullah mahukan? Sebab kebersamaan dari sudut kepercayaan, Tuhan yang sama, Nabi-Nabi yang sama, pernah diturunkan kitab Nabi yang mereka percaya sebelum ini. Dengan kata lain, Yahudi dan Islam bukan agama penyembahan berhala, bukan paganisme. Kamu boleh bantu kami nak rilis benda ni, orang sembah berhala. Satu. Yang kedua ialah orang-orang Yahudi, Rasulullah tengok kedekatan ada pada sumber kiblat. Sebelum berlaku peralihan kiblat, orang Yahudi di Madinah sembahyang menghadap ke mana? Baitul Maqdis. Orang Islam sebelum beralih kiblat menghadap kiblat yang sama. Sama kita. Kamu Baitul Maqdis, hati pun Baitul Maqdis. Begitu juga bila Pak berpuasa, dan dalam hadis menyebut bila Rasulullah pergi ke Madinah, mereka dapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa kamu berpuasa hari ini? Mereka jawab, ini adalah hari yang mulia, hari yang agung. Kerana hari Asyura ini ialah hari Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel. Dan hari yang sama Allah telah menghukum siapa? Fir'aun dan tentera-tenteranya mati lemas. Jadi Rasulullah kata, kami lebih layak dan berhak terhadap Musa berbandingkan. Ada persamaan. Mereka puasa, kita pun puasa. Bahkan kalau kita tengok dalam sejarah, Rasulullah cuba menyesuaikan diri dengan keadaan mereka sebelum adanya arahan perintah terhadap benda tu boleh buat ke tak boleh buat, benda tu boleh ikut ke, benda tu tak boleh ikut, benda tu boleh tiru ke, benda tu tak boleh tiru. Contoh, Rasulullah cuba menyesuaikan sebelum adanya perintah boleh tak boleh. Antaranya ialah bila Rasulullah pergi ke Madinah, Rasulullah tengok orang-orang Yahudi ini bila mereka sikat dan sisir rambut, mereka bermula dari depan tarik ke belakang, sisir rambut depan ke belakang. Jadi Rasulullah pun sisir rambut pergi depan ke belakang. Sedangkan orang kafir musyrikin Mekah, mereka sikat rambut dari mana? Kiri dan kanan, belah tepi. Itu kafir musyrikin Mekah. Okey, nampak tak? Faham tak keadaan itu? Jadi di mana permulaan titik-titik yang mengakhirkan kedekatan dan persamaan ini? Bila mana 16 bulan kemudian Rasulullah berada di Madinah, datangnya perintah Allah berlaku tahwil kiblat. Tahwil kiblat, peralihan kiblat. Jadi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya dah bertukar arah kiblat yang sama-sama sebelum ini. Kita stay, kita kekal Baitul Maqdis. Mereka dah beralih kepada Kaabah. Mereka berasa jauh dah. Kemudian 2 Hijrah, datangnya perintah berpuasa di bulan Ramadan. Sebelum ni sama-sama puasa hari Asyura. Mereka mari dah syariat baru, makin jauh. Kemudian turunnya perintah zakat. Memang agama Yahudi ada zakat, tapi tradisi dan cara berzakat berbeza, tak sama dah. Dah banyak dah perkara-perkara yang melebarkan jurang, lagi tambah kebencian, lagi tambah kedengkian pada Nabi Muhammad. Okey, kembali. Faham tak? Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Dan mereka menyangka, tadi orang Islam tak menyangka mereka akan diusir, mereka akan keluar. Yang ni mereka pula
Yahudi Bani Nadir menyangka usuluhum, apa dia? Tembok-tembok, kubu-kubu pertahanan mereka mani'atuhum, dapat mempertahankan dan menyelamatkan mereka minallah, daripada azab dan siksaan Allah. Mereka sangka bila mereka ada kubu-kubu pertahanan yang kuat, kubu-kubu pertahanan yang besar dan kukuh, mereka terselamat daripada azab dan siksaan Allah. Ulama-ulama melihat ini bukan benda biasa. Kalau kita baca biasa, tapi ulama kalimah minallah, azab dan siksaan daripada Allah. Sebab secara zahir, secara realiti, siapa yang nak kepung mereka? Yang nak kepung mereka bukan Allah. Yang nak kepung mereka secara zahir Rasulullah dan sahabat. Tapi ayat ni mari siksaan dan azab daripada Allah. Ulama-ulama membahaskan kenapa siksaan dan azab daripada Allah. Mereka membicarakan tentang kepelikan mentaliti yang dipunyai oleh orang-orang Yahudi. Apa dia kepelikan mentaliti? Mereka ini percaya pada Allah. Mereka beriman dengan Nabi Musa dan Nabi-Nabi Bani Israel. Mereka beriman dengan Taurat dan Injil. Tetapi mentaliti pelik mereka ialah, dalam sejarah kita pun tahu, mereka adalah antara kaum dan bangsa yang suka membunuh para Nabi dan Rasul mereka. Satu benda yang kita tak boleh nak fikir. Hari ini satu kaum, satu bangsa, kalau kita percaya kepada Allah, ya, beriman pada Nabi dan Rasul, ya, beriman pada kitab turun, ya, beriman pada kemurkaan Allah akan la'nat azab, ya. Tapi mari Nabi pergi bunuh Nabi itu, mari Rasul pergi bunuh Rasul. Tak boleh bayar untuk orang macam ni. Mereka dah buat pakai sebelum ni. Dan mereka juga sebelum Nabi Muhammad berbangga-bangga apabila mereka dapat memusuhi Nabi Allah Isa. Mereka memerangkap Nabi Allah Isa sehingga pengakhiran di tiang salib. Biarlah kita bukan cerita isu tasyabuh tu, tapi dah apa mereka berbangga kerana penangkapan tersebut. Siapa punya autar? Yahudi, Nabi itu. Adakah mereka tidak ingat? Adakah mereka lupa perlawanan dan perseteruan dengan Allah melalui perbuatan? Mereka lawan Allah, seteru dengan Allah. Allah cerita. Sebahagian daripada ulama mereka menghalal yang diharamkan oleh Allah, mengharam yang dihalalkan oleh Allah. Hak mana ada hukum halal, dia pergi tukar haram. Hak mana haram, mereka pergi tukar halal. Itu adalah perlawanan dan seteru dengan Allah. Ada juga ayat-ayat yang datang. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, semata-mata nak dapatkan kepentingan dunia. Itu adalah perlawanan dan perseteruan dengan Allah. Mereka memusuhi Nabi Muhammad, juga perseteruan dan perlawanan dengan Allah. Dan mereka ada cubaan nak bunuh Nabi Muhammad. Nanti kita cerita sebab apa mereka diusir. Sebab itu datangnya azab dan siksa daripada Allah. Secara realiti Nabi Muhammad dan sahabat mengaku, tetapi hakikat sebenar yang menyebabkan mereka terusir adalah kehendak daripada Allah secara hakikat. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasib. Dan Allah telah mendatangkan bentuk hukuman kepada mereka dari arah yang mereka sendiri tak sangka-sangka. Mereka tak sangka nak jadi macam ini. Dikepung apa semua ni sampai mereka kena usir keluar. Wa qazafa fi qulubihimur ru'b. Dan Allah telah melemparkan, mencampakkan dalam hati-hati mereka sewaktu bertahan dalam benteng itu cemas dan takut. Cemas lagi, takut lagi. Sisaan dalam bentuk kebatinan dan kerohanian mereka. Allah letak perasaan itu. Yukhribuna buyutahum bi'aydihim. Dan mereka merosakkan, memusnahkan, membakar rumah-rumah mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri. Wa aydil mu'minin, dan juga dengan tangan orang-orang yang beriman dari kalangan sahabat.
fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pengajaran, ambillah iktibar, wahai manusia-manusia yang mempunyai akal fikiran, manusia yang mempunyai wawasan, manusia yang mempunyai hati yang celik, bukan hati yang tidur dan lalai. Baik. Bagaimana kisah ini bermula? Kisah bermula bila Rasulullah telah mengajak beberapa para sahabat baginda. Siapa dia? Antaranya Abu Bakar menyertai Nabi, Sayyidina Umar menyertai Nabi, Sayyidina Ali menyertai Nabi dengan beberapa sahabat yang lain. Yang Nabi bawa untuk sertai dia, bukan jalan-jalan tu, orang hebat-hebat. Nabi mana ni? Nabi perkampungan Yahudi Bani Nadir. Tujuan apa? Rasulullah nak minta bantuan supaya ada sokongan, supaya ada tobat pada isu Rasulullah nak membayar balik tentang dia. Apa maksud dia? Sekiranya berlaku pembunuhan secara salah, pembunuhan secara tidak sengaja, pembunuhan tanpa niat, dalam hukum Islam kita panggil pembunuhan yang tasyabbuh, maka hukuman dia kena bayar diat kepada keluarga bangsa. Jadi isu apa yang berlaku sebenarnya? Ini adalah isu seorang sahabat yang bernama Amr ataupun disebut Ammar bin Umayyah Al-Dhamiri. Siapa sahabat Amr ataupun Ammar bin Umayyah Al-Dhamiri ini? Kisah dia macam ini lebih kurang. Suatu ketika, ini jadi flashback lah, cerita apa betul dah ni. Kenapa isu dia ni flashback nak jadi isu dia ni? Suatu ketika ada salah satu suku di Najd, Riyadh hari ni, Arab Saudi di Riyadh, Najd. Suku ni bernama Bani Amir. Bani Amir. Mereka telah meminta kepada Rasulullah supaya Rasulullah hantar beberapa orang sahabat ke perkampungan Bani mereka untuk ajar dan dakwahkan Islam. Mereka minta Nabi hantar sahabat untuk dakwahkan Islam pada perkampungan mereka. Perkampungan apa? Bani Amir. Dan dalam isu ni Rasulullah hantar lebih kurang 70 orang sahabat. Ada riwayat sebut 70 sahabat ni semua hafiz Quran. Sebab benda besar ni, nak pergi dakwah, nak pergi ajar Islam ni, kena sahabat-sahabat betul-betul berkualiti dan bermutu dari sudut dakwah dan apa benda yang mereka nak ajar. Jadi pergilah rombongan ni. Pergi rombongan ni sampai di satu tempat, nama dia Bi'run Ma'unah. Inilah dalam sejarah peristiwa ataupun tragedi Bi'run Ma'unah. Sahabat berhenti lelah, berhenti rehat, bina perkemahan di sini. Jadi bila nak berjalan jauh ni, mereka bawa beberapa ekor unta. Ada yang mungkin nak kena sembelih tengah jalan ke, bekalan makanan ke. Jadi bila ada unta, kena ada sahabat yang ditugaskan untuk mengembala unta. Jadi unta ni kita biasa berkemah, patut gembala unta ni agak jauh sikit dari kawasan perkemahan. Dua sahabat yang ditugaskan untuk mengembala unta, kawan ni Amr bin Umayyah Al-Dhamiri, seorang lagi sahabat Munzir bin Uqbah bin Amir. Jadi duduklah dua orang ni mengembala unta. Bagi sahabat dua kawasan perkemahan. Tiba-tiba mereka lihat sesuatu yang mencurigakan, iaitu datang banyaknya kawanan burung-burung herin. Tahu burung herin? Burung herin ni makan daging tu lah, pemangsa jadi daging tu. Pergi kawasan ke arah perkemahan sahabat tadi. Jadi pasal tiba-tiba ni. Jadi sahabat ni rasa tak puas hati, dan orang ni segera menyusul balik ke kawasan perkemahan. Tengok semua sahabat-sahabat lain dah rebah menyembah bumi, berdarah habis dah. Mereka sedang dikhianati oleh kabilah Bani Amir. Kedua mereka ialah Amir bin Tufan, dengan pedang berada di tangan masing-masing, yang darah sahabat ni masih menitik. Semua mereka bantai sahabat tadi. Jadi tinggal dua orang dari kejauhan ni mula berpakat.
Amr bin Umayyah Al-Dhamiri bagi syaratan dekat Munzir. Kalau macam ni, semua sahabat ni dah kena dah, kita tinggal 2 orang. Apa cadangan kamu? Kita kembali semula ke Madinah, kita beritakan dan beritahu perkara ini pada Rasulullah. Lagu mana? Daripada keluarga Haris bin Amr bin Naufal. Kenapa keluarga Haris nak sangat beli dia? Dengan harga yang cukup lumayan, sama dengan orang-orang kafir musyrikin Mekah tawarkan waktu suruh cari Nabi bila Nabi keluar hijrah. Siapa yang berjaya tangkap Muhammad dan mengembalikan ke Mekah waktu hijrah, kami akan menghadiahkan 100 ekor unta. Hani pun harga dia 100 ekor unta. Kenapa begitu mahal? Khubat ni, sebab Khubatlah bunuh ketua Bani Haris dalam perang Badar. Ketua Bani Haris bin Amr bin Naufal itu terbunuh dalam perang Badar. Siapa yang bunuh? Khubat. Jadi sebab itu mereka sanggup beli mahal ni, nak balas dendam, nak bunuh orang yang bunuh ketua mereka. Jadi dia ditawar, diikat. Khubat ini diikat. Satu ketika dia nak bercukur, nak potong rambut, dia minta pisau. Dia minta pisau. Jadi salah seorang puteri keluarga tu ambil pisau. Terkejut kawan ni. Kata, aku telah lalai. Aku telah lalai hari ini. Dia sampai terbalik berdia. Aku telah lalai. Sebab sampai anak perempuan aku ni duduk di atas